أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Ayat 85 suratul Isra. Satu ayat hari ni dengan sebab ada sebab boleh turun ayat ni pandak-pandak di dalam asbabun nuzul bagi Imam Al-Wahidi. Dia royak katanya ayat ni ada cerita sebab boleh turun hubungnya dengan ruh. Satu kumpulan orang-orang Yahudi tanya Nabi, "Hei Muhammad, bagaimanakah roh?" Mari tanya dengan Nabi tak ada sedia gapo. Pas Nabi pun tak ada duk teriam tua untuk nak jawab kepada mereka. Maka dengan soalan itulah Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun wahyu, Jibril waktu turun wahyu kepada Nabi ayat ni lah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu dari perkara urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Alhamdulillah, ketika Nabi ditanya ni, Nabi duduk dia sebentar, duduk dia. Sahabat hak royak cerita ni, dia katanya aku tahu, katanya ni lah Jibril mari wahyu kepada Nabi. Sehingga Nabi duduk dia, Yahudi duduk tunggu, bila Muhammad nak jawab. Gitu. Bila Nabi nak jawab? Maka dengan turunnya ayat ni beritahu bahawa roh adalah benda yang menjadi rahsia bagi manusia, yang Allah Ta'ala tak buka gapakah hakikat roh. Masya Allah, roh memang kita yakin katanya dia ada dalam setiap benda hak nyawa, sama ada menate manusia. Pokok kayu tu wallahu alam lah. Nah, pokok kayu yang ada ciwit juga, ada nyawa, tapi boleh jadi tak ada roh. Dalam pokok kayu ni kita sanitkan sajalah. Tapi umumnya dalam manusia memang ada roh. Lepas tu makhluk-makhluk lain ni wallahu alam, tak tahu. Roh pasal mana? Memang orang pakat nak tanya rupa bentuk pasal roh hak sebenar tu duk mana, rupa dia pasal mana. Hak kita duk tengok dalam royal hak tu dia pukul 2 kali 3 kali, orang mati, lepas tu bangunlah dia tu pergi. Hak tu kita gambar dalam royal, tapi hakikat yang sebenarnya Allah lah lebih tahu. Umumnya manusia kalau sekiranya putus tangan, putus kaki, putus telinga, insya-Allah kalau sekiranya masih lagi dia dijaga nyawa dia oleh Allah Ta'ala, dia tak mati. Tapi kalau sekiranya putus kepala, tak ada dada, hak tu bakal cerak dah mati. Tapi bukan arti roh duduk di dada, bukan arti roh duduk di kepala. Ni zahir dan batin memang berbeza. Orang dia tak ada kepala, maka macam mana dia nak gini nyawa? Sebab nyawa ni dia kena ada cara-cara menyawa, masuk udara ke hidung dia, masuk ke tekak, turun pergi sampai ke perut. Hak ni kalau kita kira pasal anggota-anggota yang boleh
Wak masuk nyawa, wak tubik nyawa, hak tu hak zahir. Tapi hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu ruh yang Allah Taala katuk rahsia tak siwi tahu kepada siapa-siapa. Sebab itulah Nabi sendiri pun tak ada wayak katanya roh pasal mana. Perjalanan dia memang hak ni adalah disebut sama ada di dalam Quran dan di dalam hadis. Ada sebut perjalanan maknanya kan tentang hak roh. Sebab tu kita dulu ni kita duduk di dalam alam roh. Tekah Allah Ta'ala suruh malaikat pergi sapu atas belakang ada. Mula-mula ada bangun empat tu, maka Allah suruh sapu atas belakang ada. Tubiknya roh yang ada sendiri boleh tengok. Roh akan jadi ahli syurga dan roh akan jadi ahli neraka. Bila ada tengok pak hak sebelah lek kanan ni, hak nak jadi ahli syurga, suka dia. Suka hati. Tapi apabila dia tengok roh anak cucu dia hak nak jadi ahli neraka, ada teriak. Tubik air mata. Tuhan pun raya, inilah penetapan daripada aku. Hei Adam, mu boleh tengok anak cucu mu akan jadi ahli syurga dan jadi ahli neraka. Ahli neraka ni banyak. Banyak ahli neraka. Masya Allah. Bermaknanya di waktu itulah mula-mulanya Adam ataupun jenis makhluk ni boleh tengok roh daripada anak cucu dia sendiri iaitu Adam alaihissalam. Lepas pada tu Allah Taala dia takdir lama dah, tapi mula masuk di dalam tubuh manusia melalui sebab-sebab belaka ni, sebab jimuk setubuh, nikah tak menikah, jantan dengan tino duk sekali, maka masuklah alam yang kedua. Setiap orang manusia hak lahir ke dunia ataupun yang tidak lahir ke dunia, mati dalam perut, memang itu adalah suatu penetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak hidup masa mana, nak hidup masa mana, Tuhan takdir siap dah. Sebab tu kita duduk di alam yang kedua iaitu alam perut mak. Mari di dunia ni alam yang ketiga dah. Kita mari duduk. Lepas tu alam yang keempat yang kita nak pergi iaitu alam kubur. Lepas pada alam kubur barulah alam akhirat. Ulama-ulama pun pakat mari bincang, ambil daripada Quran, ambil daripada hadis-hadis Nabi, iaitunya roh dengan an-nafsu. Hak mana so? Beza ke tak? Sebab tu hai panggil sikit lagi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu ataupun roh yang tenang, yang baik. Sebab galiknya bila sebut nafsu ni, orang pergi kuam, pergi kaucai katanya nafsu ni boleh membawa kepada kejahatan. Tapi ada juga nafsu yang baik, an-nafsul mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Tapi ada juga nafsu al-ammarah, iaitunya nafsu hak pasal suruh manusia buat benda-benda hak tak baik. Nietzsche katanya roh manusia ni adanya cuci, ada cemar, ada molek, ada tenir, ada ganah. Semua tu dia duduk dalam tubuh manusia. Kalau sekiranya roh tu molek, insya-Allah tu fikiran manusia, cara hidup manusia pun yang molek. Tapi kalau dia roh tak molek, roh ganah, roh pasal karuk-karuk, maka seluruh tubuh manusia pun akan jadi turut roh dia tu. Inilah sebab tu kita kena duk bela roh kita supaya apa? Supaya molek. Doa-doa yang kita duk minta, selalu minta supaya Allah Taala tazkiyah. Tazkiyah maknanya cuci, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Cucikanlah nyo apa tu? Nyo nafsu kita tu. Tu. Mintalah cuci, munglah sebaik-baik Tuhan yang menyucikan jiwa ya Allah. Sebab tu kita tengok banyak di dalam Quran yang Allah Taala royak hubungnya dengan nafsu.
Lepas tu ulama mari duk ayat katanya roh dengan nafsu ni adalah hak tulah. Ada setengah-setengah ulama ayat katanya berlainan, tak serupa. Roh nafsu. Ha ni duduk di dalam ilmu-ilmu yang ulama kaji sehingga ada hak setuju ayat katanya hak tulah, ada setuju ayat katanya berlainan di antara roh dengan apa? Dengan nafsu, dengan akal fikir dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala raya wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit sahaja. Sama ada ilmu hubungi roh ataupun ilmu umum. Ini ulama pakat royak dalam kitab-kitab tafsir katanya manusia ni Allah Ta'ala wi sikit ilmu kepada dia. Tak sepatutnya seseorang tu nak pergi takabur, nak pergi berasa katanya dia ilmu banyak, walaupun dia ilmu banyak semua, tapi sepatutnya dia kena tawaduk, kena rendah diri. Jangan nampak katanya cara kecek dia tu, orang apabila dengar pak nampak tengok ni. Ni tengok lagu mana seolah-olah katanya benda hak dia tahu tu lebih daripada orang biasa, orang ramai. Aku boleh mengalahkan orang tu. Ni haram sama sekali. Kalau sekiranya orang takabur dengan ilmu dia, dengan kelakuan dia dan sebagainya. Sebab setiap orang ni diberi ilmu hanya sedikit. Allah Subhanahu Wa Taala royak di dalam surah Luqman. Nah, kalau sekiranya apa? Langit apa bukan? Kalau sekiranya pokok-pokok kayu di atas muka bumi semua ni jadi kalai, ambil pokok kayu semua jadi kalai, dan dawak di atas muka dunia ni 7 kali laut yang ada di dalam atas muka dunia. Tak ada kira maha semut gapo-gapo, 7 kali lebih ganda akan jadi dawak. Nescaya tulis kalimah Allah, iaitunya ilmu daripada Allah tak habis-habis. Ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis tulis ilmu yang Allah yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi Tuhan royak di dalam Quran katanya wa ma utitum, kamu tidak diberi akan ilmu illa qalila, kecuali sedikit sahaja hai manusia. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh sebagai huraian ayat ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh kaum Yahudi tentang roh kerana hendak mengujinya. Yang Yahudi ya kadang-kadang ia bukan dak bersungguh belaka. Kadang-kadang ia nak tanya pasal pan-pan lagu tu. Tapi dengan sebab ia tanya, Nabi jawab. Lalu turun firman Allah Ta'ala ini mendedahkan kebodohan mereka bertanyakan sesuatu yang sememangnya tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah jualah yang mengetahui akan hakikat roh itu. Sedang manusia hanya diberi sedikit ilmu pengetahuan. Itu pun tentang tanda-tanda yang dapat dilihat, atau yang dapat didengar, atau yang dapat dipegang, atau yang dapat dicecak rasanya, atau yang dapat dicium baunya. Maknanya hak zahir ya manusia tahu, tapi hakikat yang sebenar wallahu alam kita tak tahu. Itulah roh perjalanan dia daripada dulu sampai ke sekarang. Sikit lagi pun kita duduk dalam kubur. Kubur kita tu iaitunya satu tempat yang disipai mayat. Mayat kita akan hancur, tapi hakikat yang sebenar kita tak mati jadi. Pindah daripada alam ke alam, alam dunia ke alam barzakh. Tubuh kita hancur habis. Kecuali para rasul, para nabi dan orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala takwi tubuh dia dimakan oleh tanah. Ini Allah Ta'ala wikhah kepada setengah-setengah manusia. Tapi umumnya tubuh badan manusia biasa ni akan dimakan oleh tanah. Tinggal tulang belulang tu pun, tulang pun akan hancur. Waktu lama-lama dia hancur habis.
Tapi apabila bangkit di akhirat, Allah Taala royak di dalam surah Asy-Syams, idza syamsu kuwirat. Tu apabila sapanya wa idzan nufusu zuwijat. Apabila ruh-ruh tu, tengok tu royak wa idzan nufus asal daripada nafsu. Wa idzan nufusu zuwijat. Apabila tubuh manusia ataupun ruh manusia saat ni dinikahkan semula, zuwijat maknanya dinikah semula dengan ruh dia. Tubuh dinikah cepat. Mari semula supaya kita duduk hari ni macam mana, maka macam itulah kelik mari semula untuk bangkit di akhirat. Alhamdulillah, bermaknanya kita duduk dalam kubur, duduk tidur sebentar, lepas tu akan bangkit setelah siuk sangkakala yang kedua. Maka pakak bangun belaka, fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka semua manusia akan bangun dan akan melihat tempat haya nak pergi, tempat haya nak duduk. Itulah lebih kurang wallahu alam untuk pagi hari ni. Mudah-mudahan akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua berhubungnya dengan roh. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.